mulakan dengan pengenalan. Pertama sekali kita mesti tahu apa itu etika dan peradaban. Etika dan peradaban bergerak seiring yang mana harus dipupuk dalam setiap diri masyarakat, di mana ia merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Dan ia sangat membantu dalam mendidik masyarakat, terutama masyarakat di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum ataupun etnik seperti Cina, India dan Melayu. Etika boleh didefinisikan sebagai amalan baik atau prinsip yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian, manakala dari segi istilah, etika merujuk kepada sistem tingkah laku manusia di mana ia bersifat duniawi dan boleh berubah-ubah. Sebagai contoh, wujudnya pemakaian formal dalam sesebuah majlis yang mana etika itu telah diwujudkan oleh manusia yang bersifat melibatkan duniawi dan berubah-ubah mengikut keadaan tempat dan keadaan tempat itu sendiri. Peradaban pula membawa maksud di mana pengaruh kebudayaan sesebuah tamadun yang menakluki sesebuah negara, di mana sebagai salah satu contoh, kedatangan Cina ke negara kita telah membawa pengaruh peradabannya ke atas kebudayaan masyarakat Melayu pada masa dahulu, yang mana ia telah mewujudkan satu komuniti baru seperti Baba dan Nyonya, Cina peranakan dan adat kaum Cina. Untuk mengukuhkan lagi saya punya hujah, kita boleh lihat pengaruh peradaban di barat. Contohnya, pengaruh Portugis pada abad 15-11 yang mana tertumpu di Melaka dan membawa pengaruh seperti memperkenalkan sistem tulisan bumi dan mewujudkan satu bangunan Formosa yang menarik perhatian pengunjung sehingga pada masa kini. Walau bagaimanapun, masyarakat pada zaman dahulu hidup dalam keadaan aman dan harmoni walaupun dijajah. Seperti yang kamu semua tahu, kajian dilakukan adalah untuk mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan dalam kajian ini. Jadi, objektif kajian yang telah ditetapkan dalam kumpulan kami adalah mengenal pasti faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan pelbagai etnik di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syabir Hadif bin Sazali. Seterusnya saya akan membentangkan subtopik iaitu faktor kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai moral. Kewujudan sistem perundangan Islam yang teratur dan sistem nilai serta moral ini merupakan faktor pembentukan etika dan peradaban di Malaysia. Melalui sistem ini, setiap masyarakat dapat membentuk akhlak masing-masing dan membolehkan individu mencapai nilai dan etika yang tinggi dan terpuji. Sistem perundangan Islam yang teratur ini bermula dari zaman kegemilangan Melaka lagi, di mana Melaka yang dilaksanakan oleh kerajaan Melaka. Sistem perundangan Islam yang meliputi bidang perniagaan, jenayah dan keluarga untuk memastikan masyarakat hidup secara harmoni. Undang-undang adalah faktor penting dalam pembentukan untuk memastikan masyarakat untuk membentuk akhlak seseorang itu menjadi seorang yang beradab dan perilaku baik. Sekaligus ianya menjadikan individu yang bertamadun dan perilaku baik. Selain itu juga kewujudan sistem perundangan ini ia dapat menghalang seseorang bertindak di luar kawalan dan elok dipandang oleh mata masyarakat. Contohnya, tindakan luar kawalan adalah seperti merompak, membunuh, meragut dan menagih dadah.
dan lain-lain lagi lah. Sebab ini merupakan tindakan yang luar kawalan, kerana wujudnya perundangan ini mereka dapat mematuhi dan mengikutlah supaya tidak berlakunya kekecauan dan kebimbangan dalam masyarakat lah. Okey, justru itu dalam era globalisasi ini juga kerajaan dan rakyat perlu berganding bahu untuk menjadikan negara mencapai tahap yang lebih tinggi dalam semua aspek negara dan berintegrasi dengan negara lain. Kedua-dua pihak ini haruslah memainkan peranan masing-masing bagi melahirkan insan yang penuh nilai moral serta dapat mengekalkan perpaduan antara kaum di masa akan datang dan masa seterusnya lah. Itu saja penerangan untuk subtopik bahagian saya. Okey, selanjutnya saya passing kepada kawan saya lah. Assalamualaikum, nama saya Faradila binti Tahir. Hari ini saya akan membentangkan mengenai faktor perkahwinan dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Pengertian perkahwinan ialah ikatan mengikat lelaki dan wanita bersama. Dalam hukum syarak, perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan, menyekat hak dan kewajipan dan tolong-menolong serta menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan wanita bukan mahram. Adat perkahwinan etnik di Malaysia yang pertama ialah kaum Melayu. Adat perkahwinan kaum Melayu mempunyai beberapa adat resam. Adat yang pertama ialah adat merisik yang mana dilaksanakan untuk memastikan gadis tersebut belum berpunya. Pihak lelaki akan membawa cincin rotan dan perempuan akan menggunakan cincin tersebut sekiranya si perempuan masih bujang ataupun belum berpunya. Adat yang kedua ialah adat meminang. Semasa adat ini, kedua pihak akan berbincang mengenai tarikh pertunangan dan hantaran nikah. Manakala adat ketiga ialah adat bertunang. Semasa bertunang, pihak lelaki akan membawa daun siri dan cincin ke rumah perempuan dan sekaligus berbincang mengenai majlis perkahwinan. Adat keempat ialah adat berinai. Adat ini dilakukan sebelum bernikah dengan tujuan untuk menaikkan seri pengantin. Seterusnya, adat kelima ialah adat nikah, iaitu pengantin lelaki akan lafaz nikah di depan tok kadi dan saksi. Adat terakhir ialah adat persandingan. Adat persandingan ialah kedua mempelai akan sanding di atas pelaminan dan diperlihatkan kepada tetamu yang menghadiri majlis tersebut. Seterusnya, adat perkahwinan kaum Cina. Terdapat 4 proses dalam adat perkahwinan kaum Cina, iaitu merisik, meminang, bertunang dan berkahwin. Adat merisik kaum Cina ialah mengenal latar belakang gadis yang diidamkan dan kedua pihak biasanya akan berjumpa di restoran untuk mengeratkan hubungan mereka. Adat kedua ialah adat meminang. Kaum Cina juga mempunyai adat meminang seperti kaum Melayu. Adat meminang dilakukan setelah kedua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing. Adat ketiga ialah adat bertunang. Pertunangan akan dilakukan mengikut kalender lunar dan hikmat tukang tilik untuk tentukan tarikh perkahwinan yang sesuai kerana mereka mempercayai tarikh yang kurang elok boleh membawa perkara yang tidak baik. Adat terakhir ialah perkahwinan. Semasa perkahwinan, pengantin akan dihias dengan menggunakan sutera dan berwarna merah. Selepas persandingan, mereka akan jumpa dengan keluarga masing-masing untuk dapatkan restu. Adat perkahwinan terakhir ialah dari kaum India. Adat perkahwinan kaum India bermula dengan merisik. Semasa merisik, ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan, iaitu faktor kaum, kasta, agama serta status ekonomi dan sosial. Selepas merisik, kunjungan ke rumah pengantin. Pengantin lelaki akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk melihat pengantin perempuan. Selepas itu, pihak perempuan pula akan mengunjungi rumah lelaki, tetapi pengantin perempuan tidak mengikuti. Adat seterusnya ikat janji.
Selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak, ikat janji dilakukan iaitu lelaki lafaz ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengawini bakal pengantin perempuan. Seterusnya, pemberian hadiah atau perisam umpama sebuah majlis pertunangan dan lelaki memberi hantaran dalam jumlah ganjil sebelum majlis perkahwinan. Perkara yang perlu dilakukan iaitu kad jemputan dalam bilangan ganjil dibawa ke kuil untuk dibawa bersembayang. Adat terakhir ialah upacara perkahwinan yang dimulakan dengan memberi hadiah. Upacara perkahwinan dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pasangan hidup bahagia. Seterusnya ialah faktor sistem pendidikan. Sistem pendidikan negara memerlukan rakyat kita untuk memastikan perpaduan dan kesatuan adalah yang utama. Sistem pendidikan yang menekankan kepentingan isi perpaduan dan kesatuan yang perlu ditanam dalam kalangan rakyat negara berbilang kaum dan budaya. Kepelbagaian budaya, agama dan sosioekonomi sememangnya merosakkan jika kehidupan bermasyarakat tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, kerajaan negara kita melihat bahawa kepelbagaian ini boleh diatur atau diuruskan melalui satu sistem pendidikan untuk seluruh rakyat Malaysia yang lebih mementingkan kepentingan negara yang bersatu padu, tidak kira bangsa Melayu, Cina, India, orang asli Sabah dan Sarawak, tidak kira kaya atau miskin dan tidak kira agama. Memerlukan dasar pendidikan, ia dapat membentuk etika dan adab yang membawa kepada perpaduan seluruh masyarakat. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan negara terdapat banyak pengisian yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan perpaduan perlu dikekalkan, seperti mengadakan sambutan kemerdekaan yang diiktiraf kerajaan bagi memupuk semangat cintakan negara masing-masing dan secara tidak langsung membentuk akhlak dan peradaban masyarakat Malaysia. Tentunya ada cabaran dalam membentuk etika dan peradaban dari segi budaya dan perpaduan. Terdapat kelompok yang menginginkan supaya cara pembelajaran mereka diiktiraf, sedangkan cara tersebut tidak sesuai diamalkan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Perkara ini hanya akan mengakibatkan berlakunya persaingan antara kaum-kaum dengan cara mereka tersendiri. Kemudian akan menuju ke arah sistem pendidikan yang tidak sihat. Sewajarnya, bahasa ibunda diterima oleh semua pihak dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu. Walau yang demikian, demi mengekalkan kesejahteraan negara, kerajaan menubuhkan sekolah rendah sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Namun, bagi pelajar yang tamat di sekolah rendah ini, wajib mereka yang memilih untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah kebangsaan untuk ditempatkan di kelas peralihan selama setahun. Proses ini adalah untuk menyesuaikan pemahaman kepada asas bahasa dan budaya kebangsaan serta mengukuhkan penguasaan dalam bahasa Melayu. Namun, tiada halangan dalam meneruskan pembelajaran dalam bahasa Cina dan Tamil selagi memenuhi syarat, agar bahasa ibunda masing-masing tidak hilang. Kelas moral juga diwujudkan bagi pelajar bukan Melayu yang menggantikan kelas agama Islam. Jelaslah bahawa tolak ansur dan perasaan saling hormat-menghormati terhadap budaya dan kepercayaan pelbagai etnik di peringkat sekolah amat penting dalam usaha memantapkan ikatan kesepaduan sosial dan mencapai wawasan pendidikan negara. Kesimpulannya, zaman era baru ini kita sedang melihat bagaimana etika dan peradaban ini banyak dipengaruhi oleh era globalisasi dari segi media sosial. Pengaruh globalisasi ini sangat ketara. Justru itu, untuk menjaga etika dan peradaban yang beridentitaskan Malaysia yang mengamalkan rukun negara, raja berperlembagaan, sistem demokrasi, maka sangat perlu untuk memastikan supaya ada tindakan-tindakan yang boleh menghindari rakyat Malaysia daripada terpengaruh dengan pengaruh globalisasi kepada peradaban Malaysia. Contohnya, peranan anak-anak muda ini tidak boleh dibiarkan, akan tetapi perlu dipupuk dan perlu dicorak dengan sebaik-baiknya mengikut acuan etika hidup di negara ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanda Fakrul bin Kasmira. Saya akan menerangkan mengenai faktor utama dalam pembentukan etika dan peradaban di Malaysia. Faktor utama pembentukan etika dan peradaban di Malaysia ialah faktor kepercayaan agama.
Kebebasan beragama di Malaysia merupakan sebab utama berlakunya pelbagai agama diamalkan di sini. Agama Islam yang diamalkan oleh majoriti masyarakat Malaysia merupakan agama rasmi negara, diikuti juga dengan populasi majoriti agama-agama lain seperti agama Buddha, Kristian, Hindu, Taoism, Atheism dan Confucianism. Bagi agama Islam yang diamalkan di Malaysia merupakan Sunni Islam sahaja. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama bagi agama Islam. Adat istiadat, politik dan pemerintahan masyarakat Melayu juga telah banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Selain itu, bagi agama Buddha pula, agama Buddha merupakan kepercayaan yang popular di kalangan masyarakat Cina di Malaysia. Penganut agama Buddha diajar mengenai kehidupan yang bermaruah dan berasaskan etika kehidupan yang sempurna. Jadi kebanyakan penganut Buddhism mendekati agama melalui tradisi upacara dan simbolisme. Seterusnya ialah agama Hindu. Orang India merupakan majoriti yang mengamalkan agama ini di Malaysia. Kuil-kuil agama Hindu bandar sering didedikasikan untuk Dewa Tunggal, sementara kuil-kuil luar bandar sering menjadi rumah kepada pelbagai dewa-dewa yang berbeza. Kaum India mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri bagi agama ini. Agama Kristian juga merupakan agama yang popular di Malaysia. Lebih kurang 10% daripada penduduk Malaysia adalah Kristian dan kebanyakannya bukan Melayu Bumiputera, termasuk juga dengan beberapa kaum minoriti India, Malaysia dan juga minoriti Cina Malaysia. Agama Kristian adalah bersumberkan kepada Bible yang menjadi kitab suci penganut agama ini. Kitab Bible mengandungi Old Testament dan juga New Testament yang mengandungi sistem nilai dan etika yang tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan. Itu sahaja daripada faktor kepercayaan agama. Faktor yang seterusnya adalah bahasa serumpun. Bahasa merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada etnik dan peradaban di Malaysia. Munculan bahasa serumpun dan sistem tulisan membawa kepada peringkat awal komunikasi. Peradaban dan etika suatu bangsa dikaitkan dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Seterusnya, dengan adanya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar, ia diguna pakai dalam pelbagai aktiviti di negara ini. Bahasa adalah cerminan budaya penutupnya. Bentuk pemikiran, cara hidup, secara fizikal dan sosial penutur adalah elemen yang menjadi perkongsian sesama komunitinya. Perkongsian ini menyerlah keterikatan atau perpaduan antara penutur bahasa berkenaan. Ianya selari dengan fungsi penting bahasa, iaitu sebagai alat utama dalam sosialisasi masyarakat ke arah persefahaman dan perpaduan serta menjadi faktor dalam pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Tegasnya, ahli komuniti sesebuah bahasa akan terikat dengan bahasa yang menjadi medium komunikasi atau pertuturan mereka. Bahasa serumpun juga dapat melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan yang sesuai dan mudah difahami. Dari segi pengukuhan perpaduan nasional di Malaysia, kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar untuk mengeratkan hubungan nasional di Malaysia. Cadangan saya bagi mengeratkan perpaduan hubungan etnik dalam kalangan rakyat Malaysia ialah melakukan perkahwinan campur. Perkahwinan campur ialah perkahwinan antara kaum, antara dua pihak yang berlainan bangsa, agama atau latar belakang etnik. Perkahwinan antara kaum dapat mengeratkan hubungan sesama manusia dan meningkatkan semangat persahabatan. Kerajaan boleh menggalakkan perkahwinan campur melalui sistem pendidikan. Selain itu, kerajaan juga boleh menggalakkan perkahwinan campur dengan memberikan potongan cukai pendapatan sebanyak 1% untuk perkahwinan campur. Kita dapat lihat, kewujudan perkahwinan antara kaum seperti ini dapat mewujudkan suasana persaudaraan yang kukuh. Secara tidak langsung,
Hubungan antara kaum akan terjalin erat kerana hubungan ini terjalin melalui perkahwinan. Cadangan yang kedua, kerajaan juga boleh menambah baik kempen yang sedia ada supaya seiring dengan arus globalisasi yang semakin maju, iaitu kempen budi bahasa. Kerajaan mewujudkan kempen ini seperti yang termaktub dalam rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Melalui kempen ini, kerajaan dapat membentuk semula jati diri rakyat Malaysia yang terkenal dengan sifat sopan santun dan berbudi bahasa. Penambahbaikan ini perlu kerana sekarang kita dapat lihat keruntuhan nilai murni dalam kalangan remaja yang merupakan peneraju negara pada masa hadapan. Selain itu, dalam membentuk hubungan etnik yang utuh, kerajaan perlu menyemak semula mata pelajaran sejarah yang diperkenalkan di sekolah rendah. Penyemakan yang dibuat berdasarkan rukun negara, hal ini bermaksud dalam konteks pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Penekanan seharusnya diberikan kepada soal perhubungan kaum lebih dari semata-mata memberikan maklumat sejarah kepada para pelajar. Cadangan ketiga ialah di peringkat universiti, sejarah juga harus digunakan untuk menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab dalam sebarang tingkah laku dan aktiviti harian demi menjaga keharmonian dan keamanan di Malaysia. Ini akan menjadikan kita sebagai rakyat Malaysia lebih prihatin dan mendalam, dan pada yang sama sedar akan kejayaan pejuang-pejuang kita yang berjuang untuk negara suatu masa dahulu, agar kita dapat berpegang teguh pada masa kini tanpa campur tangan asing dan bebas menganut pelbagai agama. Budaya masing-masing tidak diganggu oleh mana-mana kuasa asing, dan mereka boleh mengamalkan budaya masing-masing dengan bebas tanpa sebarang halangan. Pada peringkat ini, mereka perlu memahami setiap rukun negara untuk memahami maksudnya, dan ia harus menjadi subtopik warga negara dan rakyat Malaysia. Semangat patriotisme perlu diterapkan dan diamalkan dalam kegiatan co-curriculum di peringkat sekolah. Melalui cadangan ini, kerajaan akan dapat mengeratkan dan mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. Selain itu, saya juga mencadangkan agar kerajaan memperbanyakkan iklan berkaitan budaya demi menerapkan budaya kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Melalui pengiklanan, orang ramai dapat memahami dan dengan lebih jelas unsur-unsur budaya sesuatu kaum. Apabila isu perkauman sangat sensitif, kerajaan akan menyemak sebarang iklan. Ini kerana media masa hari ini adalah tempat yang boleh dikatakan benar dan betul. Sekarang kita boleh lihat kerajaan telah banyak membuat iklan yang menerapkan nilai-nilai budaya. Namun usaha yang dilakukan mesti diteruskan dan menambah baik mengikut peredaran zaman yang semakin maju ke hadapan. Seperti filem atau drama yang berunsurkan perkauman perlu diperbanyakkan dalam siaran televisyen kerana melalui filem atau drama yang disiarkan dapat memberi kesan positif kepada rakyat Malaysia dalam mengeratkan hubungan etnik kalangan rakyat negara Malaysia. Cadangan yang keempat ialah mengadakan rumah terbuka. Apabila perayaan tiba, semua kaum akan mengadakan hari terbuka. Walaupun berbeza budaya dan agama, semua kumpulan etnik saling mengunjungi antara satu sama lain. Pendekatan ini tercermin dalam usaha semua kumpulan etnik mencari keserasian dan persamaan bagi merayakan hari raya bersama. Sebagai contoh, perayaan Tahun Baru Cina, Deepavali, Gawai dan Keamatan mempamerkan usaha kumpulan etnik bukan Melayu dan bukan umat Islam untuk menyediakan hidangan dan makanan halal kepada masyarakat Melayu. Sikap toleransi dan bertimbang rasa antara daerah jelas menunjukkan keharmonian hubungan etnik yang kukuh saling memahami dan menghormati budaya sesebuah negara. Selain itu, kerajaan juga boleh mewujudkan satu projek yang dinamakan Pergerakan Satu Orang yang melibatkan masyarakat setempat. Kerajaan perlu giat menjalankan projek ini agar dapat terus mengeratkan hubungan etnik kerana melalui projek-projek ini, rakyat dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henda Bakro bin Kosmera. Saya akan memberikan cadangan yang kelima bagi topik ini. Cadangan yang kelima adalah kerajaan perlu mewajibkan semua pelajar dari peringkat rendah hingga peringkat universiti
untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa pembelajaran. Ini dapat membolehkan mereka lebih mendalami bahasa itu dan juga dapat mendaulatkan bahasa kebangsaan. Selain itu, semua sekolah kebangsaan perlu mewajibkan para pelajar untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil. Hal ini dapat membolehkan kita lebih memahami kaum itu dan juga meningkatkan lagi tahap komunikasi kaum di antara kaum. Seterusnya, pengenalan kelas bahasa Cina dan Tamil kepada semua pelajar bagi mewujudkan kesamarataan untuk setiap pelajar. Hal ini kerana bahasa kebangsaan hanya dapat diajar sekiranya anak-anak itu dihantar di sekolah jenis kebangsaan sahaja. Kerajaan perlu mengambil cakna hal ini kerana melalui pengenalan subjek bahasa ini di sekolah-sekolah kebangsaan, ini dapat menarik perhatian ibu bapa berbilang kaum dalam menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan. Jadi, hasrat negara untuk mengeratkan perpaduan tercapai dengan percampuran kaum di setiap sekolah dan juga ini dapat memupuk semangat bekerjasama tidak kira jenis kaum. Ini dapat memudahkan kita dalam mengeratkan perhubungan antara etnik di peringkat sekolah kerana pada peringkat ini, mereka telah dapat kesedaran mengenai kepentingan dan kepercayaan dalam mengeratkan hubungan sesama kaum. Terima kasih. Seterusnya adalah cadangan yang terakhir, iaitu cadangan ke-6. Cadangannya adalah seperti ini. Semua ibu bapa hendaklah menghantar anak-anak mereka ke sekolah wawasan yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi menyatupadukan 3 kaum utama di bawah sistem pendidikan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Kewujudan subjek tersebut, Wawasan 2020 dapat direalisasikan menjadikan Malaysia sebuah negara berbilang etnik yang harmoni tanpa sakwa sangka antara etnik. Kementerian Pendidikan perlu menaikkan taraf sukatan pembelajaran sekolah wawasan ini bagi meningkatkan kepersefahaman dan perpaduan di antara dan di perpaduan kaum di negara kita. Segala aktiviti yang dijalankan di sekolah wawasan ini dan di peringkat pentadbiran hendaklah melibatkan semua kaum kerana melalui penyertaan semua matlamat, hubungan kaum yang menyatukan ni lebih berkesan. Selain itu, wujudnya kumpulan penyilia bagi memastikan setiap pengajaran dan pembelajaran perlu mempunyai standard yang memastikan sukatan pembelajaran tidak berat sebelah lah. Yuran juga perlu dikurangkan bagi menggalakkan ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah seperti sekolah private ataupun sekolah bahasa, sekolah kebangsaan, bukan sekolah kebangsaan, sekolah India atau sekolah Cina lah, seperti itu. Dengan hantar anak ke sekolah, penglihatan anti perkauman dapat dikurangkan, sekaligus menyalahkan keruntuhan perpaduan etnik Malaysia yang terpelihara. Kesimpulannya, tugas menyahut rakyat Malaysia yang pelbagai kaum bukanlah mudah. Namun, kepimpinan pemimpin kita yang baik menunjukkan beberapa perkara yang dianggap mustahil akhirnya boleh diselesaikan. Malahan, jika tersalah langkah, ianya boleh membawa kepada kejatuhan negara membangun. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa mengeratkan hubungan etnik adalah sangat penting menguruskan negara yang mempunyai penduduk yang pelbagai. Nilai sosial dan budaya yang positif membantu membina Malaysia yang bersatu padu dan memaruah. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Itu adalah cadangan saya. Okey. Terima kasih. Merujuk terhadap perbincangan secara menyeluruhnya, kita dapat merumuskan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia perlu bekerjasama berganding bahu bagi memastikan dan memajukan tanah air kita ini terhadap pelbagai etnik. Marilah kita bersama-sama berganding bahu muafakat untuk menjaga sensitiviti dan menghormati antara satu sama kaum yang lain bagi menghindari perpecahan yang mungkin boleh memburukkan lagi perpaduan negara.